wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya kasihi jemaah kita di Surau Ahmad ni, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur pada Allah, panjang lagi umur kita, lebih kurang seminggu sahaja lagi kita nak puasa di bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan sampailah umur kita ke bulan puasa dan juga Allah terima amal kita, mudah-mudahan. Jadi mengambil berkat puasa, kita dah ada ke kuliah puasa sebelum ni? Ke saya belum cakap tentang puasa ke? Ke dah bercakap dah? Belum lagi ya. Jadi nak mengambil berkat puasa ni lah, hari ni kuliah kita tinggal sekejap mutiara tasawuf kita bicarakan tentang puasa. Kalau saya boleh tanya jemaah saya di surau ni, di surau kita ni, yang saya jangka dengan redup macam ni akan jadi pok bulan puasa ni. Mungkin ni nampak suram je surau kita ni. Kalau saya boleh tanya jemaah saya di sini, apa maksud puasa? Saya ingat saya buat pemulihan dulu tahanan Kamunting, ISA di Kamunting, dan juga kita buat pemulihan ajaran sesat waktu tu. Antara orang saya interview dalam proses pemulihan ajaran sesat, Haji Kaha yang mengaku Rasul Melayu tu. Saya tanya beliau, apa ni Haji, puasa ni apa? Saya ingat dia jawab. Dia kata puasa ni berpuas-puasan. Allah, beratnya jawab bang. Tu yang saya mukaddimah kuliah puasa hari ni, tanya jemaah kita di sini, apa maksud puasa? Takut ada saki-baki pengikut Rasul Melayu tu. Agaknya puasa apa dia? Puasa ni nak faham mudah ialah tahan. T-A-H-A-N han. Tahan. Tahan apa? Tahan semua. Kalau awak tahan mata, maka dikatakanlah mata awak mata yang berpuasa. Awak tahan mulut, maka dikatakanlah mulut kita tadi tu mulut yang berpuasa. Kerana Nabi pernah sebut dalam mafhum hadis, ramai orang puasa tapi mereka hanya dapat ju' wal 'atash, dahaga dan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Sebab dia tak tahan panca indera dan juga seluruh jiwa raga dia sebagaimana dikehendaki oleh agama ketika puasa tu kita laksanakan. Jadi atas dasar itu, nak faham mudah, puasa ni ialah tahan. Tetapi kalau kita belajar dalam fiqh kita, fiqh ni yang kita belajar lalu kita akan faham untuk kita laksana ibadat tu kita panggil fiqh. Dari segi fiqh, scholars dalam bidang fiqh bila dia beri definisi puasa, dia kata gini, puasa ni mesti ada 3 benda. Puasa mesti ada 3 benda. Pertama, awak tahan diri, tahan juga daripada perkara hak boleh bawa batal puasa. Jangan buat. Tahan diri, satu. Kedua, tempoh tahan diri itu sebenarnya tak lama. Bermula subuh, yakni terbit fajar, sampai terbenam matahari, yakni maghrib. Itu saja tempoh dia. Habis tempoh tu tak ada larangan lagi. Dan ketiga, hendaklah awak niat puasa tu. Kalau awak tak niat, contohnya awak dah tahan diri daripada perkara batal puasa, okey. Bermula subuh sampai maghrib, okey betul. Cuma tak niat. Pukul 7 bang, lagi 17 minit nak buka puasa. Dia kata, saya ni tak makan minum dengan sengaja, tak bersetubuh,
dengan sengaja, tak muntah dengan sengaja, tak keluarkan mani dengan sengaja, tak datang haid dan nifas, tak memasukkan sesuatu dalam rongga dengan sengaja, tidak murtad atau gila. Jadi alang-alang saya tak buat perkara-perkara ni, baik saya niat puasa je lah. Pukul 7 lebih dah, tak dipanggil puasa. Sebab niat puasa wajib, dia mesti dalam tempoh dia sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunat tak apa, sebelum waktu zuhur boleh puasa lagi, boleh niat lagi. Macam hari ni kan hari Selasa, contohlah kita adalah niat nak puasa ikut pandalah, puasa-puasa berbentuk sunat Isnin Khamis, 3 hari dalam sebulan, hari-hari putih tu, sebelum berlalu waktu zuhur boleh lagi dia. Jadi 3 benda ni mesti ada baru dipanggil puasa. Kalau tak ada, tak dipanggil puasa. Dia niat dah molek-molek dan dia tahan diri daripada melakukan perkara hak boleh bawa batal puasa, okey. Cuma dia kata, ustaz tahun ni saya ingat nak puasa ambil shift malam lah, ambil lepas maghrib lah sampai subuh. Sebab hak jenis puasa siang ni dah lama dah saya puasa, jadi saya tak nak bersesok-sesok dengan orang. Tidak dipanggil puasa juga. Sebab apa? Tak ada orang buat. Dan 3 perkara tadi adalah perkara yang wajib ada baru dipanggil puasa. Okey, faham dah puasa dari segi fiqh, dari segi syarak, faham dah. Ada ayat Quran kata puasa ni juga maksud dia diam, tak bercakap. Ini berdasarkan perbuatan Maryam, mak Nabi Isa, bila pregnant. Orang Yahudi kecoh, macam mana boleh pregnant tak kahwin. Dia orang tak ambil kisah sangat kalau Maryam tu perempuan-perempuan yang tak baik. Tapi kalau perempuan yang baik, mereka jadi kenapa jadi begini? Maka ramai-ramai mereka jumpa Maryam, dia tanya, macam mana awak boleh pregnant sedangkan awak belum kahwin? Maryam jawab, Allah rakam dalam Quran sehingga perkataan Maryam ini jadi definisi dari segi bahasa maksud puasa. Apa dia? Maryam jawab begini, inni nazartu lirrahmani sawma. Saum. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan yang namanya Ar-Rahman untuk tak nak cakap. Awak tanya panjang-panjang, kalau saya cerita pun awak boleh terima ke? Saya dengar satu suara ditiup ruh ke dalam rahim saya, tiba-tiba saya tengok saya pregnant, siapa nak percaya? Jadi daripada bercakap awak tak percaya, baik ginilah, no comment, saya tak nak bercakap. Sauma, jadi daripada kalimah saum ini dalam Quran, ada ulama kata bahasa mudahnya nak terjemah puasa ni diam, tak bercakap. Sebab tu kaum ibu tu bila bulan puasa, bini kita masak dapur tu, kita tanya dia masak apa tu, yang dia senyap, tak bercakap. Kerana apa? Kerana puasa sangatlah tu. Begitu. Puasa ya. Jadi ada nas Quran sebut itu. Ya. Jadi kalau saya boleh tanya jemaah di sini, tengah hari ni tak kurang 30,000 orang ni sampai ke belakang sana no. Tuan-tuan ni sedia tak lagi puasa? Sedia dah tu? Apa tanda awak sedia? Kami dah beli dah sarding 2 kotak, Maggi kami dah beli banyak dah tu untuk sahur berbuka. Okey, baguslah kalau begitu. Cuma kalau saya tanya, jangan kecil hati ya. Tuan-tuan yang bersungguh-sungguh nak puasa ni, tuan wajib ke puasa? Kecil hati sikit lah bahasa soalan tu ya. Wajib ke ni puasa ni? Kenapa pula Datuk tanya sedemikian? Kata Datuk Bendahara kepada Datuk Laksmana. Jawab Datuk Laksmana, sebab puasa ni dia ada syarat dia. Tak boleh masuk puasa kita pakai puasa begitu saja, tak boleh. Puasa ada syarat dia.
Apa syaratnya? 3. Siapa yang tak ada syarat ni, walaupun satu apatah lagi semua 3, dia tak wajib puasa, tak boleh puasa, tak boleh. Apa 3 syarat tu? Pertama, Islam, betul. Orang bukan Islam tidak wajib puasa. Kawan-kawan kita di pejabat ni, cuba bawa contoh seorang nama bukan Islam, ada ke tak? Ada nama apa tu? Acapan lah contohnya. Payah sangat nama Acapan kita pilih. Acapan Parang. Kita kata Acapan, awak puasa dah hari ni 1 Ramadan ni. Dia kata tak puasa tu, Astaghfirullahaladzim Acapan, apa nak jadi awak ni? Tak boleh kita nak kata begitu, sebab dia sendiri tak wajib puasa. Kerana syarat pertama yang mewajibkan seorang tu puasa, iaitu Islam, tak ada awal lagi pada dia. Maka orang kafir tidak wajib puasa. 1. So syarat pertama kita cukup. Okey, tunggu dulu. Dia ada 2 lagi syarat. Syarat kedua, akil balik. Akil ni berakal, balik sampai umur. Ada orang berakal belum sampai umur. Ada orang sampai umur gila pula tak ada akal. Sebab tu dia panggil akil lagi balik. Kalau ikut jemaah di sini ni, saya kira balik belaka ni. Agaklah saya tengok betul-betul seorang-seorang ya. Agaknya balik belaka dah ni. Balik dah gamaknya ya. Kenapa Datuk Ustaz kata agak-agak tu? Sebab pernah kita jumpa orang umur 60 belum balik lagi. 60 belum balik. Ya. Kenapa? Dia tak semayang. Jadi Islam ajar kita jangan sangka buruk orang. Kita sangka baik. Dia ni bukan jahat. Dia belum balik lagi kok. 60 tak semayang. Pergi pasar malam beli burger pakai seluar pendek. Ni bukan mainan kita dah umur macam ni. Pergi pakai seluar pendek. Saya tak faham. Saya tak faham tuan umur dah 50-40 pakai seluar pendek. Astaghfirullah. Kita jual burger, dia umur 60, mari nak beli burger pakai seluar pendek. Nak dakwah takut sentak kecil hati. Ya tak ya mana? Kita pun tanya dia baik-baik. Adik nak beli apa adik? Pasal seluar pendek ni kerja budak-budak. Allahu Akbar. Saya ada WhatsApp group dengan grup penjaja di Bandar Baru Bangi. Gitulah. Kita nak semayang kat mana tu? Boleh tak kita bawa bekal air? Tu sekian-sekian macam-macam. Bulan puasa mana tu orang mari beli capur, perlu kita buat 2 line, kata payah buat 2 line, kita buat dia tak ikut kata. Dan mana sekian-sekian begitulah. Jadi nak katanya akil balik. Ni balik belaka. Ketiga, mampu berpuasa. Kita ulang kaji je hari ni bang. Sebab nak puasa ni ulang kaji je. Tuan dah tahu dah pun. Dalam hati tuan-tuan, sebenarnya aku pun tak tahu lagi, nasib baiklah ustaz kata tahu, biarlah. Mampu berpuasa. Hak syarat 3 ni lah dia tak akan ada setiap tahun. Sebab ada kawan-kawan kita kata tahun ni saya tak boleh puasa tu. Kenapa? Saya dah mula hemodialisis lah. Cuci buah pinggang dah. Oh, kesiangnya. Sayang dia dah tak terlibat puasa lagi. Jadi kalau renung 3 perkara ni Islam ya, akil balik selesai, mampu berpuasa. Kalau tuan-tuan cek diri sendiri betul-betul, memang cukup 3 syarat, wajib puasa. Sujud syukurlah. Ya Allah, syukurnya aku boleh puasa lagi 30 hari. Tapi kalau kita cek kita tak ada syarat ketiga, tak mampu dah. Apa perlu kita buat? Tak apalah, sujud syukur cukup. Sekurang-kurangnya kita sujud syukur, berdoa pada Allah, ya Allah, aku dah terlibat puasa tahun ni, alhamdulillah. Contoh gitulah aku. Kerana ada orang gembira bila dia tak puasa. Ya, ni dipanggil geng-geng plastik hitam biasanya. Habis itu, itu syarat wajib puasa. Ada satu lagi syarat. Kalau bincang bab puasa, hal syarat ni dia ada 2. Satu, syarat wajib puasa. Kedua, syarat sah puasa.
Siapa yang kalau puasa sah, yakni maksud sah ni diterima Allah, ada pahala dari Allah. Pun ada 3 syarat. Orang yang nak sahkan puasa dia kena ada 3 perkara. Pertama, Islam. Orang kafir puasa tak sah, Tuhan tak terima. Kita cukup syarat cukup. Kedua mampu berpuasa. Kalau orang tu tak mampu, siapa pesang-pesang ke diri 5 minit pesang sedar sambung pula puasa, tak sah. Tuhan tak suruh dia sampai berat ke diri. Tapi syarat ketiga ni dia beza sikit dengan syarat wajib puasa tadi. Kalau syarat wajib tadi balik kan, kali ni syarat untuk sahkan saja puasa, tak nanti balik. Memadai umur anak-anak cucu kita di rumah dipanggil umur mumayyiz. Mumayyiz ni apa dia? Umur boleh bezakan baik dan buruk. Contoh, ayah dia balik di rumah, mak dia tanya, mana abah balik tadi? Ada masuk tandas mak, tapi pelik lah. Kenapa? Setiap kali masuk tandas kakak tengok abah buat masuk telefon semua. Tak berani dia letak di ruang tamu tu. Jadi budak gini dia berarti dia boleh analyse. Betul, salah, pelik, baik, buruk. Ni dipanggil mumayyiz. Dia boleh beza. Walau belum balik. Apa maksud balik? Kalau perempuan belum datang period. Kalau lelaki belum bermimpi keluar mani, anak teruna kita di rumah tu. Jadi anak-anak yang belum balik, kalau dia puasa, syarat umurnya sudah mumayyiz, Allah terima, Allah beri pahala. Tetapi jangan paksa, sebab mereka tidak wajib. Cuma kalau mereka puasa, sah. Jadi kalau kita belajar ni, kita boleh buat panduan. Kalau anak kita tak larat puasa, sedangkan dia tak wajib, tapi kalau dia puasa sah, kita suruh dia buka. Sebab syarat wajib dan syarat sah puasa ialah mampu. Ada satu keratang akhbar, mati budak darjah 2 dipaksa puasa walau sudah menggeletar kelaparan. Kerana mak ayah dia tak belajar fiqh. Dia paksa sikit lagi kakak tunggu, tak lama dah 10 jam je lagi tunggu. Mati budak tu. Jadi kalau tak mengaji fiqh ni berat juga. Orang yang wajib puasa pun kalau sudah tidak mampu, kena buka. Ni kan pula budak yang tak wajib, cuma dia nak cari sah sahaja puasa. Jadi jangan paksa anak kita. Pukul 10 pagi dia ketar dah badan nak makan. Kak Long, mari kakak makan, mama masuk. Dah puasa tak apa, dah tak mampu jangan buka. Dia pun buka. Kita tengok makan seorang kesian, tepuk temang sama. Contohnya, ini syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Bilakah puasa disyariatkan? Sejak zaman Nabi Nuh. Lamanya. Ya, Quran sebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan pada kamu puasa. Puasa macam mana tu? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, macam orang dulu puasa juga. Siapa min qablikum orang dulu tu? Nabi Nuh, orang mula-mula puasa. Allah, lama ibadat puasa ni, lama dah. Sebab tu kita dengar puasa macam-macam jenis. Puasa Nabi Daud. Nabi Daud ni setahun tu dia selang sehari. So 365 hari bahagi 2. Berpuasa Nabi Daud sepanjang tahun. Lagi sebelum Nabi Daud, puasanya Ahlul Kitab. Dia Ahlul Kitab lebih dulu pada Nabi Daud. Nabi Daud generasi keberapa dah daripada anak Nabi Yaqub tu, cucu cicit cuik dah. So Ahlul Kitab ni orang yang mewarisi kitab Taurat, Zabur, Injil. Jadi kalau kita tengok Ahlul Kitab puasa. Apa beza puasa Ahlul Kitab dengan kita? Bersahur. Mereka tak bersahur. Sebab tu Nabi kata tasaharu, bersahurlah. Fa inna fi suhuri barakatan, kata Nabi, kerana pada sahur tu berkat. Hadis lain pula, tasaharu, bersahurlah, fa inna fi suhuri walau bi jur'ati ma'in, walau dengan seteguk air. Ada orang faham konsep sahur ni, dia kata saya tak sahur tak apa sebab saya tak lapar. Bukan.
Bukan sahur tu untuk cover awak lapar, tidak, bukan. Ada berkat pada sahur. Kedua, Nabi kata untuk membezakan puasa kamu dengan ahlul kitab. Ahlul kitab puasa, ya, tapi mereka tak bersahur. Faham dah lah tu. Dan puasa yang jenis bulan ni, dia turun perintahnya ketika umur Nabi 55 tahun. Oh, dah banyak dah umur Nabi, 55. Mana lebih kurang 8 tahun sebelum Nabi wafat. Turun ayat suruh puasa jenis 30 hari berturut-turut. Sebelum tu Nabi puasa tak? Puasa tak? Sahabat puasa? Sudah puasa. Cuma bukan cara 30 hari ni. Mana ibadat puasa tidak asing lagi di ibadat orang-orang soleh, orang-orang baik. Ya. Habis dah bab puasa kita. Hari ni kita tak nak cerita panjang-panjang kuliah kita. Sekarang kita nak bincang, nak buat penutup dah. Oh, cepatnya kuliah suruh kita ini. Cepat. Dah penutup dah. Cuma penutupnya panjang sikit. Itu dia. Kita nak bincang beberapa fatwa dan hukum berkenaan dengan puasa yang mungkin tuan-tuan akan perlukan pengetahuan tentang fatwa ni. Saya nak cabut gigi ustaz, batal ke tak puasa? Saya injek lah ustaz insulin pada perut kerana penyakit darah tinggi, kecing manis kuat doa lalu. Batal ke tak? Ya. Ustaz, ya. Suami saya penyakit ketor, tak larat. Terpaksa ambil, kali yang mai ketor kami dah tahu dah, terpaksa ambil obat dia dalam poket, letak bawah lidah tu untuk rangsang nerv tu. Ada orang penyakit gitu ya, letak obat bawah lidah dia segar balik. Batal ke tidak? Batal lah. Tak batal lah. Kalau betul ubat tu, kalau tik-tak batal, takut tertukar. Ya. Lagi saya nak guna obat gigi, berangin dia tu lepas ke dalam dada, dalam tekak, boleh ke tak? Ustaz, saya berbekam bulan puasa guana, tak apa ke tak? Ustaz, saya penyakit buasir. Kalau buang air, kan orang penyakit buasir dia kena tolak sikit lebihan daripada dubur dia. Adakah dia kira memasukkan sesuatu dengan sengaja dalam rongga? Pun kita nak bincang. Ustaz, saya faham dah hadis Nabi kata kalau termakan, terminum, dia lupa. Ada orang jenis lupa dia puasa, dia pergi menanok nasi, dia makan kacang, dia lambung dia mana dia makan, dia lupa. Kata Nabi dalam Sahih Bukhari, itu rezeki Allah daripada dia. Yang tu saya faham dah. Yang saya tak faham ni, kalau orang terlupa lalu bersetubuh, ada orang tanya, itu dikirkan rezeki Allah kepada dia juga. Jadi orang penyakit lupa ni bagus juga kadang-kadang. Baik, ini beberapa fatwa yang kita nak bincang lah. Jadi nak beri faham mudah fatwa-fatwa dan hukum puasa ni, mari kita buat satu cerita lah. Nak beri faham mudah. Sebab fiqh ni kalau bentuk dalam cerita, orang mudah faham. Kita ambil satu hari puasa, kita puasa, dan kita bincang hukum di dalam waktu kita puasa. Kita masukkan permasalahan di situ. Kita mula dari sahur. Kita mula dari sahur lah mudah. Pukul berapa tuan-tuan sahur? Pukul 10 malam ustaz. Habis 8 rakaat saya semayang, saya terus makan tu cendol belebak ubi tu, malah bangun dah pagi esok. Adakah itu sahur? Jawab dia bukan sahur. Kalau bukan sahur, tak dapat pahala sahur. Mudah je. Dah sahur bila? Sahur ada waktu dia. Waktunya disebut dalam Quran. Quran kata gini ya, tengok waktu sahur pukul berapa. Quran kata, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka bangun untuk minta ampun. Maknanya sahur ni ialah waktu sepertiga malam orang semayang minta ampun tu. Yang minta ampun tu, ya Allah, aku minta ampun kepadamu kerana aku telah berlaku syirik kepada engkau. Syirik macam mana? Engkau suruh aku takut kepada engkau saja, tetapi aku banyak takut kepada biniku. Contohnya, awak bangun tengah malam minta maaf tu, minta ampun tu, itu dipanggil waktu sahur.
Jadi kalau ingat kecil-kecil dulu, mak ayah kita kejut suruh bangun. Kita mengatuk tuan, pejang mata sebelah, katuk sebelah. Dua-dua lah katuk tu. Pejang sebelah, katuk sebelah. Bangun, makan sambil mengatuk. Itu memang waktu sahur. Waktu mengatuk sangat tu. Waktu tu kalau orang bangun semayang, besarlah pahala. Sebab sanggup awak tinggal tidur je. Itu dia. Itu Al-Quran sebut apa dia? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Orang yang sanggup tinggal tempat tidur dari tubuhnya yang berbaring, lalu dia bangun yad'u memohon ampun khaufan sambil takut dan harap sangat. Itu waktu sahur. Jadi tuan kena bangun sahur baru dapat pahala sahur. Ustaz, saya tak boleh bangun sahur. Saya daripada waktu muda lagi memang jenis tak boleh bangun. Ada orang menyakit tak boleh bangun. Ada orang kadang tak bangun. Dia sebab tu dia makan terus. Ada. Dia bukan sengaja, memang tak boleh bangun. Saya dah ikhtiar macam-macam ustaz. Suruh isteri kejut, sembuh air panas tak bangun. Lepas tu cucuk kaki dengan bunga api tak bangun. Jadi memang saya tak boleh bangun ustaz. Dah berubat, ambil sampel darah belaka dah. Doktor pakar kata awak ni kalau ikut putusan darah ada keturunan Ashabul Kahfi. Kalau tidur memang payah bangun ambuh. Kalau betul penyakit awak payah bangun itu, awak nak sahur macam mana? Sahurlah sebelum tidur. Kerana Nabi kata gini ya, ittaqullaha mastata'tum. Taatlah pada Allah setakat awak mampu. Kalau mampu sebelum tidur, sahur teruslah. Allah terimalah tu kemampuan kita setakat tu. Sebab tu bila satu orang mu'allaf dia masuk Islam pukul 1 tengah hari, semayang yang paling hampir dengannya waktu Zuhur, dia wajib semayang waktu tu juga. Dia nak semayang macam mana Fatihah dia belum ingat. Rukun qauli, rukun fi'li dia tak tahu. Tak apa. Dia hanya perlu tiru orang je tengok. Rokok sujud macam ni, tiru je. Bila dia dah pun pandai nanti, dia tak perlu qada semayang dulu. Sebab semayangnya itulah semayang setakat dia mampu waktu itu. Dia tak perlu qada dah. Ingatlah tu. Jadi kita kalau sahur memang betul tak boleh bangun malam, anggaplah sebelum tidur kita makan, ya Allah ini sahurku padamu kerana aku memang tak boleh bangun dah. Allah terima. Kita tak bincang kita tentang puasa ya? Belum lagi ya? Belum lagi. Saya rasa macam bincang dah banyak sangat masjid surau mengajar. Jemaah pula muka sama berlaku. Satu masjid ke satu masjid. Okey. Pernah tak berlaku tuang sahur terbangun lambat? Dah molek suap makanan dalam mulut, Allahu Akbar, masuk subuh. Wajibkah diluahkan makanan dalam mulut atau telan? Ada pandangan kata boleh telan, tapi afdalnya luahlah. Kecuali dalam tekak dah, ni baru dalam mulut, bang dah luah. Ada pandangan kata boleh telan, tapi banyaknya kata luah. Yalah, kebetulan sesuatu tu lauk asam pedas Melaka pula, pedas tekak. Maka timbul soalan kedua pula, apa dia? Apakah boleh saya iringi dengan air teh tarik ambu? Tak boleh tuan. Sahur ni dia bukan soal makan saja. Dia soal kita buat ibadat sahur dan selepas tu ada ibadat imsak. Ada ibadat imsak. Nabi berimsak berapa lama? Hadis Anas kata gini, Nabi imsak ni kalau awak baca ayat Quran pendek-pendek dengan kadar kelajuan yang sederhana, bukan laju sangat macam terawih tu. Terawih laju siapa asma jemaah nak ikut, kau sujud nak boleh habis 20. Kita ingat semayang sihat, jadi sihat, boleh penyakit lain pula. Habis dah semayang letih, pergi jumpa Tok Imam, nak marah takut budak-budak kecil hati, nak nasihat suruh slow. Kadang dia kata awak makmum ikut sajalah. Ya tak, ya orang tua ni bijak tuan, dia sindir, terasa dalam hati. Ustaz tadi pumping dah, bukan semayang ya, pumping kan, terasanya dalam hati.
Bijak orang-orang tua tegur ni. Jadi baca dengan qadar sederhana laju. Jangan slow sangat, jangan laju sangat. Awak baca pelan-pelan, ayatnya pula pendek-pendek. Awak akan sempat baca 50 ayat. Pakai timer, tengok. 50 ayat, baca qadar kelajuan sederhana. Berapa pakai timer, berapa masa kita ambil? Contoh 20 minit contoh je. Itulah lamanya tempoh Nabi berimsak. Apa maksud imsak? Berhenti sahur, tunggu subuh. Walaupun ada peluang lagi makan, Nabi berhenti dah makan. Kita dah selagi ada peluang makan, selagi tak dengar azan, makan. Pukul 8 pagi tu tak dengar lagi azan, makan. Betul lah, mikrofon rosak. Bukan tak dengar azan, tak masuk waktu. Kena faham molek fiqh tu. Selagi tak dengar azan, bukan selagi tak masuk waktu. Kalau tak dengar azan, matilah dia. Ya. Habis imsak, apa lagi kita nak bincang? Dia masuk bilik mandi, nak mandi. Dia pakai obat gigi. Obat gigi ni kan berangin, pudina dia tu. In Arabic kita panggil nak. Nun ain, nak. Tu kalau tu orang pergi ke Mekah kan, minta air teh pudina. Syai bina'na. Ati wahda syai bina'na. Buat mari teh pudina satu. Nak. Jadi kan nak dia tu, ataupun dia punya pudina terasakan dalam tekak, batal ke tak? Nak kita semayang subuh, lepas semayang jemaah sebelah cuik, awak pakai obat gigi ke? Mana awak tahu? Tu berangin tu. Betul. Jenis daki. Kita khabar pula ke dia, jenis daki. Batal puasa awak. Kenapa batal? Beranginnya masuk dalam dada. Kita pun tengok jam dinding 6.20 pagi. Ya Allah, batal dah puasa aku, baru 6.20. Tuan, apakah hukum pakai obat gigi? Ni nak belajar ni. Qaradawi rahimahullah kata tidak mengapa. Dengan qadar sedikit. Kita kerja pejabat ni pakai obat gigi. Dengan qadar sedikit boleh. Sedikit faham lah ya, sedikit. Kalau putih boy, siapa penuh mulut tu, banyak orang panggil, sedikit. Hukumnya boleh. Lagi, lepas pada kita nak bincang hukum ni. Lepas semayang subuh, kita biasa buat apa dia? Tadarus Quran. Bila kita masuk tadarus Quran, orang suruh kita baca Quran. Orang tak tahu kita tak pandang ngaji Quran. Tapi orang sangka kita pandang sebab kita pakai jubah, pakai minyak atar, macam lepasan mesin je awak ni. Suruh kita baca. Nak lari tak boleh, hujang lebat. Kita duduk mengadap dinding, dia likungan tu ramai nak dengar kita baca. Kita terpaksa juga baca. Tapi baca sekadar mampu je lah ya. Guana bunyinya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cara dia baca tu sedap dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Abata sajakha dahaza rahaqa. Kan ikra' 1, ikra' 2 kan begitu. Nyebahang ikra' 1 tu kita anak dia di rumah. Tak apalah, dah dia mampu satu je. Soalan je satu je. Adakah dikira tadarus? Ulama kata dikira tadarus, ada pahala tadarus. Allah, nak menangis dengar rasa. Murahnya pahala Allah ni. Dikira tadarus dia. Tapi agak-agak lah juga. Janganlah mentang dikira tadarus, tahun depan ikra' 2 pula. Janganlah, belajarlah mengaji. Kenapalah kita ni jadi mengaji dah ambil berat? Belajarlah tuan. Sekarang banyak kelas mengaji ya, banyak belajar. Dikira tadarus. Keluar masjid, balik di rumah, terperanjat kita, bini sambut depan pintu, dia kata, bang, mari tolong ke dapur sekejap. Buat apa? Tolong rasa makanan yang saya masak, nak jual bazar Ramadan sekarang. Jadi nak tahu masing ke tawa, awak tolong rasa. Apa hukum orang berpuasa merasa makanan? Kata Ibnu Abbas, pupu Nabi radhiyallahu anhu, tidak mengapa diharuskan orang berpuasa merasa makanan. Allah mujur kita mari kuliah zuhur hari ni.
baru kita tahu boleh rasa. Boleh sebenarnya. Maka kita pun masuk ke dapur, rasalah makanan. Sesudu kecil, sesudu kecil, sesudu kecil, sesudu kecil, sesudu kecil, sesudu kecil. Habis semangkuk besar oleh kerana sesudu kecil banyak. Tuan kena faham maksud rasa. Rasa ni lah letak di lidah kemudian ludah. Kalau letak di lidah tuan telan, itu makan. Letak lidah ludah, itu rasa. Sebab takut orang salah faham. Boleh rasa. Sebab rasa tempat kita ni letak telan. Dah. Letak ludah, itu rasa. Kalau letak di lidah telang, itu makan batal puasa. Faham lah tu. Ni kata Ibnu Abbas. Lagi fatwa apa kita nak bincang ni? Dia nak cabut gigi. Dia mandi siap, gilah ke klinik pergigian Zaleha di Kuala Berang tu. Jadi Dr. Zaleha kata duduk baring, duduk atas kursi ni, duduk. Ranga mulut, ranga. Dia pun injek pada gusi dalam mulut. Apakah hukum orang mendapat injection sedangkan dia berpuasa? Kata Imam Nawawi dalam majmu'nya, dalam fiqh dia, tidak mengapa seorang yang ditusuk pada betisnya, tusuk ni injek lah, diinjek pada betisnya, kemudian kesan ubat yang diinjek pada betis terasa sampai ke otak. Dia nak bincang hukum ni gini. Awak contohnya kalau cocok sini terasa kat lain, tak batal. Awak titik obat mata terasa ditekak, tak batal. Jadi nak kata tidak mengapa seorang yang diinjek pada betisnya, kesan ubat itu mengalir sehingga ke otaknya, tidak membatalkan puasa dengan dua syarat. Pertama, injection tadi bukan pada rongga. Rongga apa dia? Mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Dah, orang injek pada gusi ke dalam mulut, kena faham. Dalam mulut ke, dalam hidung ke, dalam telinga, kat mana tempat yang bermulanya batal. Kalau setakat mulut, tuan berkoma nak semayang tengah puasa pun masuk mulut, batal? Tak batal. Sebab apa? Di luar ni dipanggil muqaddimah rongga, tak batal. Tuan korek hidung berapa kali dah nak jawab tiap-tiap tahun, tak batal. Korek hidung. Kenapa? Sebab dia tak melebihi sempadan rongga yang berubah rasa. Batal ni kalau melepasi sempadan yang tanda dia berubah rasa. Nak faham mudah jemaah kita, nak faham macam mana ni? Hari puasa, mula-mula puasa tak tahu nak buat apa, tak ada jadual makan, tak ada. Kita pun boring sangat, ambil jari kawan kita, sumbat ke telinga kita, biar dia korek telinga kita. Dia pun dah kisah kawan baik dari kecil, dia tolong korek. Dia korek tak batal. Sebab ni baru di luar. Walaupun dalam ni muqaddimah. Dia jolok dalam sikit, kita mula hanyut. Orang panggil berubah rasa, itu batal. Tuan jolok jari, gigit pen Renault kilometriko, gigit, tak batal. Tuan jolok sikit dalam, nak muntah, itu batal. Sebab apa? Sudah berubah rasa. Tuan istinsyak, bersih hidung nak ambil wuduk, tak batal. Tuan seduk dalam sikit, pedih, batal. Kalau sengaja, tu dia panggil tempat berubah rasa. Jadi kalau injek di gusi tu muqaddimah rongga, tak batal. Jadi cabut gigi bukan soal dia, injection tadi. Dua syarat yang tidak membatalkan puasa sekalipun diinjek. Pertama, bukan pada rongga, satu. Kedua, ingredients of injection. Kandungan injection bukan bahan menggantikan makan minum. Kalau dia bukan bahan menggantikan makan minum, tidak batal. Tapi kalau gantikan makan minum, batal. Contoh, kita tak tahu teknologi makanan akan datang ni 150 akan datang ni, apalah kerajaan nak buat. Tak nak beri bersepah-sepah kulit durian di Bandar Baru Bangi kat rumah saya sana tu. Jadi tak nak bagi kotor sampah durian kulit apa. Kerajaan telah perkenalkan sistem baru. Makan durian dibuat proses, tak ada dah pakai kulit apa. Semua diekstrak, kemudian dimasukkan dalam balang-balang, cecair pure, memang durian betul.
Tuan hanya pergi bawah pokok tengok balang je, tak kena ada durian. Ni musangking, hak ni durian duri hitam. Hak ni durian curi ni tak nak ni. Hak ni durian mana dalam balang. Tuan apa khabar bang? Abang Remy tu pasal dia jual durian di Bangi tu. Abang Remy, apa ni nak musangking ni, nak berapa banyak ustaz? 2 kilo. Bila 2 kilo dia pun injek. 2 kilo banyak lah. Tarik cair, cocok di BCG kita ni. Dia pun cocok kita. Alah sedap durian ni. Sedapnya. Batal kalaulah injection itu walau bukan pada rongga, tapi bahan dia menggantikan makan minum, batal. Jadi kalau awak titip obat mata terasa ditekak, tak batal sebab mata bukan rongga. Ubat tadi bukan makan minum. Tapi kalau titik air oren, batal sebab apa? Terasa ditekak, makan minum. Ataupun titik teh tarik panas tu, dah nak minum sangat, batal. Apalagi fatwa puasa kita nak bincang ni. Apakah hukum orang berbekam ketika puasa? Makruh. Senang nak cerita, mudah je hukum ni. Biar boleh buat panduan tu. Lagi, apa hukum orang mengambil insulin pagi-pagi? Tidak batal kerana bukan rongga dan juga bahan kandungan injection bukan bahan makan minum. Apakah hukumnya orang menyuntik glukos? Batal kerana glukos ini sifatnya menggantikan minum. Apakah lagi orang mengambil cecair berbentuk kecantikan? Batal kalau ia disuntik pada saraf, pada urat, kerana dia dah kira masuk dan menjala dalam tubuh badannya sebagai bentuk cecair yang sifatnya kalau mengenyangkan. Sebab vitamin ni biasa asal dia makan minum. Buah horing, buah timun, buah naga, buah binja, buah keku, buah pisang. Tuan dah kenal ni biar kampung saya. Buah banyak, buah gandu. Ya. Batal. Lagi apa lagi? Ustaz, saya ni tertidur. Bangun-bangun gelak dah Ustaz. Saya terekam ke tudung saji, makan ngak makan kenyang. Saya nak meludah. Buka tikar cerah lagi pukul 3 baru. Batal ke tak? Batal. Kenapa batal? Kan dia tak sengaja. Nak buka ada syarat. Pastikan sudah berbuka. Kalau tengok jam sudah pukul 8 malam, patut buka. Rupanya bateri rosak ataupun bateri tak ada. Itu tak batal sebab dia sudah pastikan. Tapi hak macam tak, dia bangun tidur terekang terus ke ke tudung saji, batal. Dia kena tengok jam dulu. Memanglah gelap pasal rumah dia tu macam old town, gelap, siling, dinding apa, batal. Kalau ikut fatwa ni banyak. Inhaler, kita di wilayah ni kita beri. Penggunaan inhaler di wilayah adalah dibenarkan. Walaupun fatwa negeri lain khilaf sikit. Jadi nasihat saya, ikut fatwa negeri masing-masing. Ustaz dia jawab nak selamat sama dah, bukan. Kena ikut negeri lah. Ikut negeri kita di sini boleh. Macam vape dulu kita negeri pertama mengharamkannya. Dan saya bercakap di pentas dakwah malam tu di TV Hijrah, hukumnya haram. Nak beritahu haram tu, nak guna bahasa berlapik ke masyarakat yang sedang beralih dari rokok ke vape tu, macam-macam bahasa kita guna. Ya. Habis itu kita nak habis dah. Sekarang kita buat penutup apa dia? Tibalah waktu berbuka. Macam mana nak buka? Dengar ya. Imam Ghazali kata gini, nak tahu orang tu berjaya atau gagal dalam puasa, tidak perlu dilihat pada hari ke-30 dia berpuasa. Nak tahu orang tu berjaya atau gagal puasa, senang je. Tak payah tengok tak payah tengok hari ke-30. Memadai tengoklah puasanya setiap hari. Itulah bila setiap kali dia waktu berbuka. Setiap kali waktu dia berbuka, kita boleh nilai dia berjaya atau gagal puasa. Kalau dia buka ala qada dia, Nabi minum air setengah, makan beberapa biji tamar, kemudian semayang. Kita pun nak kena buka gitulah. Lepas pada buka, lepas semayang, terpulanglah tuan-tuan nak bermujahadah, sambung balik perjuangan hidup mati. Buka tadi terpulanglah. Tapi buka biarlah ala qada.
Kalau dia buka macam tadi, berjaya puasa mendidik nafsu dia. Tapi kalau dia buka macam nak buat tahlil 40 orang di rumah dia, ramai. Pergi ke bazar Ramadan pakai kereta sorong tu beli makanan. Orang kata dia nak buat tahlil di rumah dia, bang, ya bagus, tiap-tiap hari dia buat tahlil di rumah. Padahal di rumah dia buka suami isteri saja. Isterinya lepo, dia menangkap makan. Onyanya buka puasa. Orang ini dia panggil gagal puasa dia. Batu makan ni ala qada. Tapi dia makan kenyang. Kenyang sampai ke dada, sampai ke tekak. Sampai ke tekak kenyang. Janganlah begitu. Kebetulan dia pula Tok Imam masjid, makan kenyang sampai ke tekak. Berat tu, ni nak semayang macam mana? Orang kenyang pas tekak ni nak semayang ke mana? Dia semayang gini, saya buat contoh ya, gini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Dah boleh rokok dah, kenyang. Duduk setempat. Sami Allahu liman. Jemaah kata rokok dah lagi tu imam tu. Aku rasa patutnya dia rokok. Dah tu patutnya. Tak boleh nak rokok, tak boleh bekok badan kerana kenyang sangat. Ini katanya gagal puasa. Jadi mudah-mudahan tahun ni kita bukalah molek-molek, kita bersahurlah molek-molek. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Habis dah kuliah kita tuan-tuan ni, kita sambung di masa akan datang insya-Allah. Sama bang, alhamdulillah. Nanti jadi